Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang semuakan pegawai Kementerian Kerja Raya Muslim semua yang bersama kita hari ini dan yang sempat dalam siaran dan para pendengar sekalian. Alhamdulillah. Pertama sekali saya bersyukur pada hari ini. Pada tengah hari ini marilah kita kenal perjuangan Rasulullah melalui tajuk Kuda Arabia, kuda perang Rasulullah SAW. Dan mari kita mulakan dengan ayat surah Al-Anfal. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Turhibuna bihi wallahu adakum wa akhrin min dunihim la ta'lamun. La ta'lamuhum Allah ya'lamuhum. Shadaqal azim. Dan bersedialah dengan apa yang kamu mampu. Kekuatan kuda yang tertambat supaya menakutkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu, serta yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Allah mengetahui tentang musuh kamu. Di sini Allah mengesahkan kita supaya bersedia dengan mingkuah, kekuatan, wa min ribatil khail, dengan kuda yang tertambat. Ketika itu kuda tertambat ialah logistik peperangan terpenting. Panah dan kuda ialah logistik peperangan yang terkuat ketika itu. Umat Islam berperang dengan kuda dan menentang musuh Quraisy dan juga lain-lain. Kita lihat inilah kuda yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh sejarah manusia. Al-Khuyul Arabiyah, yaitu kuda Arab. Kuda Arab tidak dapat tandingi hari ini sampai hari ini. Kuda yang sangat pantas, cepat berlari, dan katanya dia dapat berlari 2 kali lebih cepat daripada kuda biasa. Dan inilah kuda yang digunakan oleh tentera Islam. Kuda inilah membuka negara Islam Timur dan Barat. Dan hari ini saya nak lihat sedikit sifat kuda yang sangat istimewa ini. Tetapi hari ini, tuan-tuan, kuda barangkali peranan masih ada, tetapi diambil alih oleh logistik yang lebih hebat. Sebagaimana kita saksikan hari ini, senjata moden ataupun tentera moden ataupun alat moden ini mengatasi kuda dan pedang yang kita gunakan semasa dulu. Hari ini dunia moden berlomba-lomba untuk menyediakan kekuatan peperangan yang mengambil alih peperangan kuda satu masa dulu. Ini ialah jadi dibina oleh negara maju, dan peperangan di udara juga sebagai satu perkara biasa hari ini. Dan negara maju umpamanya negara Perancis, British, Amerika, Rusia, China, masing-masing ada pesawat yang sangat terkenal dalam peperangan. Dan kita masih memerhatikan. Mereka punya teknologi, kita adalah user dalam senap segi. Mereka adalah pencipta, kita masih user sampai hari ini. Dan Allah menyuruh kita supaya kita bersedia dengan kekuatan. Tapi sayang, kekuatan dipunyai oleh orang lain dan kita adalah pemerhati yang setia. Kita lihat bagaimanakah sekarang F-22, Su-57 yang digunakan di Ukraine. Masing-masing mempamerkan senjata yang terbaik. Amerika mempamerkan F-23-nya dan Rusia baru menggunakan Su-57 yang baru digunakan beberapa hari lepas. Dan kekuatan masing-masing ada kelebihan yang tidak dipunyai oleh lain. Dalam konteks ini kita lihat Amerika menyediakan pertahanan Patriotnya, dan hari ini kita lihat Rusia membalasnya dengan S-400, dan yang terlibat dalam peperangan di Ukraine sekarang S-400 yang sangat-sangat powerful. Inilah kekuatan hari ini, dan apa yang Allah sebut tadi ialah kekuatan peperangan yang tidak khusus kepada kuda semata-mata. Inilah yang ditakuti, yang disebut sebagai US HIMARS. Ini adalah yang menjadi rahsia Amerika. Mereka mengatakan inilah pertahanan mereka yang terbaik, yang menyebabkan Rusia seketika beberapa bulan lepas kacau bilau disebabkan oleh senjata ini. Jadi nama sebagai US HIMARS. Dan tiba-tiba Rusia mengeluarkan Tornado S yang juga tidak kurang hebat daripada HIMARS yang digunakan oleh tentera besar ini. Dan inilah peperangan hari ini. Dan kita juga menyaksikan
Iran mengeluarkan drone mereka yang sangat efektif, yang namanya Shahid 1136. Inilah yang dapat mengucak-kacirkan tentera Amerika, NATO di Ukraine. Saiznya sangat kecil, tapi sangat-sangat powerful. Dan inilah dikatakan yang paling takuti dalam peperangan hari ini. Dan sebab ini, nama lain ialah kamikaze. Sebab misinya tidak pernah gagal. Dan dikatakan setakat hari ini, peperangan yang digunakan di Ukraine, akurasi kamikaze yang diciptakan oleh Iran ini 100% tepat, tidak pernah silap sedikit pun. Dan ini melebihi apa yang dipunyai oleh Amerika HIMARS yang kadang-kadang tersasar. Setakat ini, kamikaze ataupun Shahid 136 tidak pernah silap dalam target mereka. Dan inilah peperangan moden hari ini. Wa'du masatum min quwwah. Dan sedialah kamu daripada kekuatan tentera. Dan Allah memberikan dalam konteks Rasulullah ialah ribatil khail, iaitu kuda yang tertambat. Hari inilah tentera senjata yang sangat canggih. Allah juga menyebut dalam surah ialah Al-Adiyat, menggambarkan persediaan kuda yang digunakan oleh umat Islam dalam peperangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari memasuki kawasan musuh dan dengan keluar dhabha ialah dengan napas yang sangat kencang. Dan dikatakan kuda Arabiah ialah kuda yang paling tahan lasak dari segi napas. Dia boleh tahan napas sebab hari ini dikaji hemoglobin yang dipunyai oleh kuda Arabiah. Dia dapat menyimpan oksigen lebih daripada semua kuda lain. Dan kuda inilah digunakan oleh tentera Islam. Falmuria taqdaha, dan kuda yang melangkah mengeluarkan api daripada kukunya. Kukunya mengeluarkan api. Menggambarkan satu serangan yang sangat-sangat dahsyat. Dan Allah bersumpah dengan waladia taqdaha, demi kuda yang menyerang dan mengeluarkan hembusan napas yang kencang. Falmuria taqdaha, dan demi kuda yang kemudiannya menyerang dan mengeluarkan api waktu subuh, tuan-tuan. Inilah kita baca dalam surah Al-Adiyat. Allah menggambarkan kekuatan kuda yang menjadi aset peperangan ketika itu. Dan Al-Mughirati subha, yang menyerang ketika waktu subuh. Peperangan Islam selalu dilancarkan waktu subuh. Dan pasana bihi napa. Dan kuda ini yang menembus dan mengeluarkan abu, tanah, debu yang berterbangan karena kekuatan serangannya. Fawasatuhi jamaah, dan dia masuk ke tengah-tengah pasukan tentera. Allah menggambarkan begitu patuh kuda yang dipelihara untuk tujuan fisabilillah. Dan setiap masa dia panggil oleh pejuangnya dan dia akan setia. Tetapi tidak demikian manusia. Yang Allah sebutkan innal insana lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud, tapi manusia tidak demikian. Manusia dengan Allah tidak sebagaimana kuda dengan Tuhan. Itulah kita baca dalam surah Al-Adiyat, dan kuda menjadi tema dalam perbincangan ini. Demikian juga Allah menyatakan kuda sebagai perhiasan. Kuda untuk peperangan, kuda untuk fisabilillah, dan Allah sebut juga dalam surah Al-Imran kuda sebagai perhiasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zayyana an-nasu hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al-muqattarat wal maqatir muqattarat min adh-dhahab wal fiddati wal khayl wal musawwamah wal anam wal hath wa dzalika matal hayatun dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiaskan pada manusia kecintaan kepada syahwat, nafsu kepada wanita, wal banin, anak-anak pinak, wal qanatirin muqantarati min adh-dhahab, dan emas timbunannya banyak, wal fiddah, dan perak, wal khailal musawwah, dan kuda yang dipelihara di ladang. Itu ialah kecintaan manusia. Allah sebut wanita, anak pinak, emas, perak, dan juga kuda, dan masih kekal sampai hari ini. Kuda kekal sebagai perhiasan antara yang terbaik. Wal anam, dan binatang ternakan, wal hath, dan kebun-kebun, dzalika matal hayatun dunya. Tapi Allah mengatakan itu semuanya kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah tempat kembali yang terbaik. Dalam tafsir mengatakan demikianlah Allah hiaskan pada manusia untuk cintakan wanita, anak pinak, emas, perak, kuda. Allah sebut spesifik kuda. Wal khailal musawwamah, dan kuda yang diajar, yang dipelihara, dan itulah kuda yang menjadi perhiasan manusia. Dzalika matal hayatul dunya. Itulah kuda Arab. Inilah kuda Arab
yang sangat-sangat kencang. Kuda inilah digunakan oleh Rasulullah. Kuda inilah digunakan oleh para sahabat dan dikagumi oleh tentera Eropah. Kuda Eropah sangat besar, tetapi pergerakannya tidak selincah kuda yang lebih kecil, yaitu kuda Arabiah. Dalam syair-syair Arab banyak memuji kuda ini. Kuda yang boleh berpaling tanpa buat pusingan. Kuda Eropah mesti buat pusingan untuk berpaling ke belakang. Kuda ini boleh berpaling tiba-tiba. Ditakuti oleh tentera salib. Tentera kuda yang sangat lincah dan tahan napasnya sebab oksigen dan darahnya lebih, dapat menyimpan oksigen lebih banyak. Tetapi Allah mengatakan, dzalika matal hayatid dunya. Inilah perhiasan dunia semata-mata. Kalau tidak digunakan untuk fisabilillah, tidak digunakan untuk berjuang jalan Allah, ayat ini mengatakan dialah perhiasan. Perhiasan dunia semata-mata dan manusia berlomba dengan syaitan ini. Hari ini menggantikan kuda ialah kereta. Kereta yang pelbagai koleksi mereka. Dulu koleksi ialah kuda yang handal. Tapi hari ini kereta yang pelbagai. Sifat manusia adalah sama. Dulu dan kini. Dan Allah menyebutkan 4-5 perkara tadi. Antaranya lah kuda, kebun, wanita, anak pinak, emas, perak. Kuda ialah satu daripada perhiasan dunia yang sangat dicintai oleh manusia. Hari ini kita lihat, ini ialah kereta Jaguar yang terbaru. Tuan-tuan yang mengikuti perkembangan kereta barangkali tahu F-Type review ini sangat-sangat powerful. Dia dapat memberikan 575 horsepower. Hebat. Dan bagi mereka yang mencintai kereta, sebagaimana orang dulu mencintai kuda, demikianlah hari ini mereka melihat ciptaan kereta terbaik. Dan inilah antara kereta yang dipujai oleh pemuda-pemuda kita yang cinta ke dunia. Bahkan inilah kereta daripada emas yang dipunyai oleh putera negara Arab yang kaya raya. Mereka bukan saja berbangga dengan kenderaan yang laju, tetapi sebagai perhiasan dengan emas dan koleksi mereka. Antaranya lah emas yang bergerak, iaitu dalam bentuk kereta yang hebat ini. Dan kuda juga tidak lebih kurang harganya. Ini kuda yang termahal dunia. Harganya boleh beli 3 buah kereta ini. Namanya Kohilan, kereta Arab. Ini kuda Arab yang terbaik. Yang kemudiannya hilang Arabnya, dibawa ke Eropah. Eropah mengaku kuda mereka, tetapi kuda Arab tetap kuda Arab. Cantik, lincah. Inilah yang dikagumi oleh seluruh dunia. Kuda Arab. Yang kemudiannya kuda Arab ini dibawa ke Eropah dan dibreed ke sana, dibaik-bakakan di sana, dan hilang nama kuda Arab. Dan inilah antara persyaratan dunia yang sedang kita bicara sekarang. Dalam peperangan Badar, Rasulullah tidak ada kuda. Yang ada kuda ialah 3 sahabat Rasulullah, 3 orang saja yang dipunyai oleh Marsad bin Nabi Marsad, Miqdad bin Amru, dan yang dipunyai oleh Zubair bin Awam. 3 kuda saja Rasulullah dalam peperangan Badar. Handicap. Dan tentera Quraisy ada 100 ekor kuda. 3 ekor kuda bertempur dengan 100 ekor kuda. 313 tentera Islam menentang 1000 tentera Quraisy, tetapi kemenangan tidak berpihak kepada yang banyak. Berapa banyakkah tentera yang sedikit? Kemenangan ialah urusan Allah. Perjuangan ialah urusan kita, manusia, umat Islam, tetapi kemenangan ialah urusan Allah. Pemuda-pemuda, ingat tugas kita berjuang. Kemenangan ialah Allah yang punya. Tuan-tuan yang semati, dalam peperangan Badar, Rasulullah membeli kuda yang sangat terkenal dengan nama kuda Sakab. As-Sakab ialah kuda Rasulullah yang pertama. Rasulullah beli dengan harga 10 awak, iaitu wang Madinah ketika itu. Dan dia nama asalnya Ad-Dars, tetapi Rasulullah sebut nama As-Sakab. Ini terkenal sebagai kuda Rasulullah pertama. Digunakan dalam peperangan Uhud. Rasulullah menggunakan kuda Arab, dipanggil Al-Khuyul Al-Rabiyah yang sangat terkenal. Dan sekarang kuda ini ada di Malaysia. Pembiak baka atau pembreeder yang breeding kuda ini, antara yang paling mahal di Malaysia ialah kuda Arab ini. Tetapi bukan diberi pada negara Arab, diberi pada Eropah. Maksudnya Arab. Kuda Arab ini telah tersebar ke Eropah, ke Amerika. Yang tuan-tuan lihat dalam filem Hollywood itu ialah kuda Arab. Tuan-tuan yang semati, dalam satu hadis Rasulullah menyebut ciri kuda yang terbaik.
Dan gambar ini menggambarkan hadis Rasulullah. Sukar untuk saya terjemahkan hadis ini, tetapi inilah kuda yang digambarkan, kuda terbaik Rasulullah. Rasulullah bersabda, khairul khail al-adham wal aqrah. Kuda yang terbaik ialah warna adham, yaitu hitam pekat. Hitam yang pekat, al-aqrah. Aqrah ini kita lihat maksud dia. Al-arsam, summa aqrah, al-muhajjal, talqul yamin. Istilah-istilah dalam veterina. Dan veterina itu istilah dalam bahasa Arab, Baitori. Kemudian orang Eropa tidak ada istilah Baitori, dia sebut veterinary. Veterinary itu istilah Islam, bahasa Arab yang kekal hari ini. Asalnya ialah tentang hal ehwal kuda. Baitori ialah ilmu tentang kuda. Dibawa ke Spanyol, dibawa ke Itali, dibawa ke Eropa, akhirnya Inggris, negeri yang paling mundur di Eropa, mengambil Baitori sebagai veterinary. Tuan-tuan semati. Rasulullah menyebut kuda yang terbaik dalam bentuk ini. Al-adham, kalau tidak al-adham, pamukaitun. Dan juga sukar untuk saya terjemahkan. Cuma kita boleh gambarkan kuda ini ada belang di kaki. Yang terbaik ada 4 belang di kaki, seperti kuda ini. Kalau ada 3 pun sudah cukup. Rasulullah menyebut tentang ada tanda di kakinya. Salah umat Islam yang berwuduk, besok bangkit di akhirat juga dalam bentuk yang seperti kuda, ada tanda di kaki. Di wajah kita, di tangan kita yang kita wuduk juga bersinar yang disebut dalam bentuk yang sama seperti al-muhajjal. Dan itulah sifat yang terbaik kuda yang disebut Rasulullah. Dan inilah juga perkara yang sama al-qarah. Kuda yang bentuk al-aqrah tadi istilah yang khusus untuk kuda, yaitu allati fi wajhi al-qarah bidon al-qurhah. Wa yadun wurah, yakni bayat yasir walau qadar dirham. Di muka dia ada tanda putih. Hitam semua tapi muka dia ada putih. Itu yang terbaik kata Rasulullah. Dan saintis boleh mengkaji apakah hubungan antara warna kuda dengan sifatnya. Boleh. Sebab Rasulullah menyebutkan dengan jelas di situ. Dan yang kedua arsam, yaitu fi julhafi onlia bayat, yakni annahu abyad syafatul onlia. Dan di kawasan hidungnya juga ada warna putih. Itu barangkali kuda ini menceritakan apa yang digambarkan Rasulullah. Hampir-hampir yang disemakan Rasulullah. Kuda yang hitam pekat. Adham yang hitam pekat. Inilah yang ditafsirkan hadis tadi. Barangkali saya tidak sempat untuk menceritakan sebab kesukaran istilah yang digunakan oleh Rasulullah. Sebab ini digunakan dalam ilmu kuda. Yaitu aqrah muhajjal. Yang juga ada di kakinya 3 seperti ini. Yang 3 kakinya warna putih. Jarang yang 4. Kita lihat kuda ada 3 putih di kakinya. Jarang yang 4. Dan kalau boleh yang keempat, itulah disebut dalam hadis tadi. Istilah Rasulullah ialah al-muhajjal, al-aqrah, al-muhajjal. Dan ini kita dikaji oleh mereka yang mendalami dalam segi sastra Arab dalam konteks kuda. Rasulullah ada 7 ekor kuda yang disepakati oleh ahli sejarah, ahli sirah. Nama kuda Rasulullah yang 7 ini ialah al-lahif, murtajiz, az-zarf, as-sakab, yang as-sakab itu yang pertama. As-sabahah dan lain-lain. Ada 7 ekor kuda yang disepakati oleh ahli sirah. Bahkan ada yang mengatakan Rasulullah ada 10 ekor kuda. Kuda Arabiah. Kuda Arabiah yang terbaik. Sampai hari ini kuda Arabiah masih kekal nomor 1 dalam konteks pantas. Napoleon Bonaparte gambar kuda putih yang dia tunggang itu ialah kuda Arabiah. Tapi mereka sembunyikan identiti ini. Dan inilah kuda yang sangat tangkas. Hisan al-Arabi al-Asil. Yaitu kuda Arab yang asli. Dia ada surat beranak. Dia mesti ada keturunan dia sampai ke keturunannya yang berpuluh-puluh ke atas. Dan inilah yang digunakan dalam peperangan salib. Dalam peperangan salib 1 sampai ke 12. Umat Islam menggunakan kuda yang sangat pantas. Sedangkan tentera salib Eropah menggunakan kuda yang sangat besar. Dan pergerakannya untuk melencong, untuk kembali ke belakang, dia terpaksa buat curve. Sedangkan kuda ini boleh berpatah balik tiba-tiba. Inilah sangat dikagumi oleh tentera salib. Dan ketika itu dalam peperangan salib ketiga, Saladin Al-Ayyubi menggunakan pedang yang sangat kecil. Tetapi dapat memutuskan pedang tentera salib. Ini dikagumi. Hari ini kita kaji pedang yang digunakan oleh tentera Islam ini. Rupa-rupanya mereka menggunakan teknologi yang sangat-sangat terkini.
dan dikatakan dialah sebagai teknologi nanoteknologi. Nanoteknologi hanya muncul dalam kurun ke-20, tetapi Salahuddin Ayyubi menggunakan pedang yang ciri-ciri nanoteknologi telah digunakan. Dan pedang ini dapat memutuskan pedang. Setiap pedang digunakan oleh Tentera Salib dapat diputus 2. Kemudian guna lagi putus 3. Dan itulah kekuatan Islam selain pada keimanan, persediaan peperangan sebagai aidu masa atau mingguah yang Allah sebutkan tadi. Jiwa yang kental, zikir, alat peperangan yang canggih. Itulah kekuatan Islam yang Islam sampai ke Timur dan Barat. Tentera Islam membuka Timur dan Barat dengan iman, jihad, dan penuh akhlak. Apabila sebuah negara dimasuki, diberikan tawaran, Islamlah kamu, nescaya kamu selamat. Sekiranya tidak diterima, maka jizyah. Peperangan ialah apabila menolak dakwah disampaikan negara tersebut. Tidak ada pasangan dalam Islam, tetapi dakwah harus disampaikan. Masyarakat boleh menerima, boleh menolak, tetapi dakwah harus disampaikan. Itulah perjuangan Islam. Berbanding dengan tentera Eropah yang kuda mereka lebih besar dan pergerakan lebih sukar. Dan kuda Eropah lebih cepat mengah. Napas tidak dapat menandingi kuda Arab, sebab kuda Arab dikaji sekarang kenapakah dia dapat tangkas, sebab hemoglobin dapat menyimpan oksigen yang banyak. Dalam konteks ini kita lihat dalam jalan sutra daripada Bursa di Eropah, di Turki sekarang sampai ke China, dan kenderaan yang digunakan paling popular ialah kuda Kaldai dan Himar. Inilah jalan perniagaan yang sebenarnya jalan dakwah. Kita lihat bagaimana orang Arab membawa komoditi mereka menggunakan kuda. Dan unta tidak digunakan begitu popular sebab lambat pergerakannya. Sedangkan kuda ialah aset utama untuk mereka berpindah daripada satu tempat ke tempat. Mereka bergerak daripada Bursa. Bursa ialah ibu negara Turki dulu, Osmaniyah, sebelum berpindah ke Aden dan juga kemudian berpindah ke Istanbul, kemudian berpindah ke Ankara. Dan jalan sutra ini bermula daripada Aden, bermula daripada Bursa, melalui jalan-jalan, dan mereka bergerak dengan kuda, membawa barang dagangan dan Islam. Yang pentingnya Islam disampaikan sepanjang jalan perdagangan itu. Itu sebab mereka yang berada di tengah Asia mendapat Islam lebih awal daripada kita. Dan jalan sutra inilah bertanggungjawab yang digunakan oleh tentera Islam untuk sampaikan mesej peperangan, perdagangan, dan Islam itu sendiri dibawa ke seluruh dunia. Dan setiap perjalanan mereka ada karavan ataupun dipanggil sare, karavan sare, iaitu tempat persinggahan kafilah. Setiap 40 km ada satu hotel seperti ini. Ini hotel pertama dunia. Sebab kafilah ini akan berhenti di sini. Selepas berjalan 40 km, mereka berhenti. Dan mereka berehat. Di sini ada tempat tidur, ada tempat mandi, dan di sini tempat perniagaan. Selepas itu mereka berjalan lagi 40 km, ada lagi satu karavan, ada lagi satu sari. Sari ialah kota, hotel. Demikianlah sampai ke China. Itulah yang dilakukan oleh Islam semasa dulu. Saya nak sebutlah tentang kajian ilmu veterina dalam konteks Islam. Yang memulakan ini Baitor. Ilmu Baitor yang akhirnya nama kajian tentang kuda ini Baitori. Dipindah ke Eropah menjadi veterinary. Kebanyakan istilah di Eropah dalam ilmu zoologi masih kekal dalam bahasa Arab. Tuan-tuan, pemudahan kuda, sebab kepentingan kuda dalam peperangan, perjalanan, perniagaan, maka ada satu ilmu khusus diasaskan oleh Islam. Dan pengasasnya adalah ilmu Al-Baitor. Daripada nama inilah, namanya ilmu kuda itu disebut ilmu Baitori. Buku ini sangat banyak, sangat tebal, dan tersimpan di akhir-akhir yang menceritakan apakah tentang penyakit kuda. Apakah bagaimanakah untuk pemudahan kuda dilakukan oleh Islam sebelum England wujud. England wujud kurun ke-11. Kita sudah ada ilmu kuda ini sejak kurun ke-9. Ke-8 Mesir, kita sudah ada ilmu tentang Baitori. Dan bagaimanakah pemudahan, bagaimanakah penjagaan, bagaimanakah untuk biak baka yang baik dan sebagainya. Dan kuda Arab terkenal dalam ilmu Baitori. Tetapi sayang tuan-tuan, kita lihat Barat tidak ada istilah yang kita gunakan. Apabila kita sebut Baitori, apabila sampai ke Spanyol, kita kembangkan ilmu di Spanyol, membina tamadun yang pertama di Eropah. Orang England paling lewat belajar pada kita.
Mereka pinjam battery jadi veterinary. Alfil kita sebut, dia sebut elephant. Zirafah sebut giraffe. Kit kita sebut cat. Kit kita dalam bahasa Arab. Kit. Dan bahasa Inggris sebut cat. Octopus dia sebut daripada bahasa Arab octopus. Dia sebut octopus. Akrab dia sebut akrab dalam bahasa Inggris sekarang. Jamal dia sebut camel. Kita boleh teruskan lagi istilah-istilah ini. Dalam Oxford Dictionary yang sebelum ini, selepas perkataan veterinary dia tulis ER, maksudnya kalimah ini berasal dari Arab. Yang cetakan terkini mereka padam ke Arab. Sebab untuk menunjukkan bahawa bahasa ini asal bahasa Inggris. Penipuan dalam kamus. Dan itulah yang kita lihat. Permusuhan dengan Barat bukan saja dalam peperangan salib, tetapi dalam teknologi sains juga mereka tidak mengakui apa yang mereka terima dari Islam. Bagaimanakah ilmu veterinary ini boleh sampai ke Eropah? Apabila Islam sampai ke Spanyol, disitulah kita sebarkan ilmu, berbagai-bagai ilmu. Termasuklah pertanian, pelayaran, dan dalam kes ini ialah veterinary. Dan negara yang pertama menubuhkan pengajian veterinary ini ialah di Copenhagen, kemudian Hanover, Vienna, Budapest, dan lain-lain. Akhir sekali Glasgow. Glasgow hanya buka pengajian tentang ilmu veterinary pada tahun 1862. Negara yang paling mundur di England, di barat di Eropah ialah England. Bila dia menjajah kita, dia mengatakan dia paling maju. Sebenarnya dia paling mundur. Itu sebab dia datang paling lewat ke timur. Pertama, dia datang Portugis, Belanda, Perancis, dan akhirnya British datang paling lewat. Menunjukkan mereka lah negara yang paling mundur. Tapi bila mereka datang ke sini, mereka tunjuk mereka paling kaya. Our task is to civilize the world. Kami datang untuk majukan negara awak. Sebenarnya untuk menjajah dan membawa message Kristian kepada negara jajahannya. Malaysia hanya lewat. Malaysia hanya tubuhkan fakulti veteriner pada tahun 1970-an. Paling lewat. Kitalah yang menerima ilmu tentang veteriner paling lewat. Walaupun sebelumnya dikatakan si Melaya pernah menubuhkan fakulti pertanian, tapi telah dipadamkan, ditamatkan. Beralih ke UPM dan kita masih merasai ilmu bateri daripada umat Islam melalui Eropah, bukan melalui kita. Kalau kita tanya pensyarah di Fakulti Veterinary di UPM, mereka kata ilmu ini datang daripada Eropah, tak ada kena orang Islam. Begitulah berjayanya Louis Barat menghapuskan kesan sejarah Islam terhadap ilmu veterinary ataupun disebut veteriner sekarang. Mari kita lihat, tuan-tuan. Kalau kita adil dalam kajian tentang kuda ini, antara buku yang tuan boleh baca ialah The Arab Horse in Europe. Bagaimanakah Eropah membiak-bakakan breeding kuda Arab dengan ibu Eropah. Dan negara yang terlibat ialah antaranya England, Perancis, Portugal, Poland, Hungary, seluruh negara Eropah mengambil kuda Arab sebagai kuda peperangan pertama. Dan mereka tidak mengiktiraf sejarah ini. Dalam konteks ini kita lihat ada 5 baka kuda terbaik dunia. Yang namanya Saklawi, yang sekarang telah berubah nama. Mereka sebut ini adalah kacakan Poland, Rusia sebenarnya daripada Arab. Yang terkenal 5 jenis ini dibawa ke Eropah. Namanya Saklawi asalnya, nama asalnya Dahman, Kuhailan yang tercantik tadi. Yang paling yang dapat beli 3 Porsche, 1 ekor kuda ni ialah Kuhailan yang paling cantik. Dan Hadban, Abian boleh jadi sebutan saya itu tidak tepat dengan sebutan asalnya. Ini 5 spesies kuda yang terbaik. Dibawa ke Eropah dan tuan-tuan boleh ikut bagaimanakah perjalanannya ke Eropah. Dan kuda ini bila dibawa ke Eropah dipesan supaya ada sertifikat, ada birth certificate, ada surat beranak. Keturunannya trace sampai ke ayah yang pertama. Dan kuda ini sangat dipenting, tak boleh bercampur. Orang Arab tidak menggunakan kuda Arab dicampur dengan kuda lain. Tapi sayang telah dicampur. Sebab setiap kuda ini apabila dibawa ke England dipesan supaya kekalkan nasab dia, jangan sekali-kali campur dengan lain. Dan mereka kata ya, kami akan kekal nasab. Ini England. England pada mulanya mereka kekalkan nasab ini. Tengok berapa ratus keturunan kuda ini. Manusia pun ada yang tidak ada nasab. Kuda ada. Sebab sangat penting. Kuda ini kuda yang digunakan peperangan.
membuka negara, dan kita lihat setiap negara Eropah mereka patuh pada asal. Tapi hanyalah dalam masa 100 tahun mereka telah belok. Mereka mengaku kuda Arab itu kuda mereka. Dan oleh sebab itu, inilah kehalan sekali lagi, kuda yang masih kuda Arab yang kekal. Dan kepatasannya tidak dapat ditandingi. Queen Elizabeth ada seekor kuda ini. Dan kuda itu dipinjam untuk buat racing di London sentiasa menang. Dan kuda itu, bagaimanakah safari ke England? King James. Bermula daripada King James yang membeli beberapa ekor kuda dibawa ke England. Ini asal kuda terbaik England. Iaitu Sakrawi tadi, Kohelan dan juga Monarchy. 3 jenis kuda inilah kuda Arab dibawa ketika zaman Raja James. Siapa Raja James? Raja James, raja yang sangat berjiwa besar. Ketika itu, orang England malu bercakap bahasa Inggeris. Sebab bahasa Inggeris bahasa kampung. Newton, bila ditanya oleh James, kamu tulis buku fizik kamu, Philosophia, Mathematica, kenapa kamu naturalis? Philosophia, Mathematica, naturalis, nama buku pertama tulis oleh Newton. Kenapa kamu tak tulis bahasa Inggeris? Kamu tulis dalam bahasa Latin. Latin datang daripada bahasa Arab. Sebab kata Newton, saya malu tulis bahasa Inggeris sebab bahasa Inggeris bahasa kampung. Jadi saya nak suruh orang baca antarabangsa, saya tulis bahasa Latin. Kata James, kalau semua saintis England seperti kamu, England tak akan maju. Kita mesti gunakan bahasa ibunda kita. Mulai hari ini, saya minta supaya Bible janganlah kita baca dalam bahasa Latin. Kita tulis bahasa Inggeris. Dan ditolak oleh tokoh-tokoh mereka. Tapi Raja James kata, saya raja. Saya buat polisi. Hari ini kita mesti cakap bahasa Inggeris. Lepas 800 tahun, bahasa Inggeris menjadi bahasa dunia. Tuan-tuan, mari kita pelajari. Dan kuda juga kita harus belajar pada Islam. Kita ambil kuda mereka yang terbaik. Kita kembangkan di England supaya menjadi aset kita untuk lawan Islam balik. Wa'adu masatun min quwwah wa min ribatil khayli. Yang Allah sebut tadi, orang England sekarang telah bersedia untuk memerangi Islam dengan kudanya. Zaman moden, Raja Abdul Aziz, Sultan Aziz Mekah ataupun Saudi, menghadiahkan kepada Raja George II, George VI, kuda Arab yang terbaik. Sebab kuda Arab di England telah bercapak aduk. Dan ini kuda yang masih kekal. Ada 4. Kakinya 4 putih. Yang terbaik. Yang disebut Rasulullah tadi. Dihadiahkan kepada Raja England. Dan inilah yang duduk di Buckingham Palace sekarang. Yang dikembangkan di Buckingham Palace daripada ini. Selepas King James yang telah bercapak aduk nasab kuda ini, dihantar sekali lagi kuda yang sangat asli. Arab. Al-Khayul Arabiyah. Peminat-peminat kuda Indonesia kena tahu sejarah ini. Dan di Malaysia, untuk dapat baka kuda Arab ini, ada seorang kawan yang kembangkan untuk dapat benih dia. Dibayar berpuluh ribu satu benih. Untuk dikawinkan dengan kuda tempatan. Berpuluh ribu harganya. Dan sekarang, tuan-tuan yang mendengar kuliah kita malam ini, kalau nak kaya, cari kuda Arabiah dan kembangkan Indonesia. Lebih mahal daripada Porsche. Dan tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah bagaimanakah umat Islam ada masa min quwwah. Sekarang bukan lagi kuda, tetapi teknologi moden. Dan ini ialah terbalik. Zaman moden ini sekali lagi kuda putih ini dihadiahkan oleh Raja Bahrain kepada Queen Elizabeth sebelum meninggalnya. Kuda ini antara aset di Buckingham Palace sekarang. Dihadiahkan kuda Arab yang asli, yang ada sebab anaknya. Dan sangat gembira raja ini. Dan sebagai balasannya, dia hantar balik kuda Arab yang dikembangkan di England. Dan inilah kuda yang memenangi setiap perlawanan di England. Rupa-rupanya dipunyai oleh Queen. Pinjam, menang. Sebab katanya kuda Arab boleh berlari 2 kali lebih laju daripada kuda biasa. Tuan-tuan, peminat kuda, perhatikan kuda yang asal digunakan untuk peperangan jalan Allah. Akhirnya telah menjadi tempat perjudian. Kuda sebagai tempat perjudian, ia berubah daripada jalan Allah kepada kuda yang digunakan untuk perjudian. Tuan-tuan, ini kuda yang dipunyai oleh Queen. Queen punya koleksi kuda Arab yang terbaik. Yang sekarang dijual oleh anaknya,
King Charles telah menjual satu demi satu. Tuan-tuan nak beli kuda arak terbaik, sekarang ada offer. King Charles sedang menjual sebab dia tidak minat dengan kuda yang dipunyai oleh bondanya. Dan ini ialah kuda daripada Buckingham Palace, dihadiahkan kembali kepada Bahrain. Yang hadiah kuda asli kepada Queen hadiah kembali kuda arak juga yang telah dikacuk barangkali, yang saiznya sudah besar. Yang kuda kekuatannya saiznya sederhana. Itu sebabnya tangkas bergerak dan sekarang sudah dibiak di England, dan inilah kuda yang dihadiah kembali kepada Bahrain, tuan-tuan. Hari ini kisah kuda. Allah mintakan dalam surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Surah Al-Azim. Dan kuda, bagal dan keldai supaya kamu menunggang mereka. Supaya kamu dapat menunggang kuda, bagal, himar dan wazinah sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan mencipta kenderaan yang kamu belum tahu. Dan hari ini kita tahu kenderaan itu sangat banyak, kenderaan kereta dan sebagainya. Dan kita lihat Allah sebut kuda, al-khayla wal baghal wal bighal. Dan baghal ialah perkahwinan antara himar dengan kuda bodoh. Kuda ada 64 kromosom dan himar ada 62 kromosom dan baghal ada 63 kromosom. Dia 3 beranak. Kawin baghal dengan kuda menghasilkan keldai yang bodoh. Mari kita berfikir, tuan-tuan. Dan kita panggil himar, kita panggil baghal. Donkey ataupun mule dalam bahasa Inggeris ini menggambarkan dua spesies anak kacukan daripada baghal dan kuda. Mari kita lihat DNA ataupun kromosom. Lembu ada 60 kromosom, babi ada 38 kromosom, dan kuda ada 64 kromosom. Manusia ada 46 kromosom. Kalaulah teori evolusi benar, manusia yang ada 46 kromosom akan menjadi kambing yang ada 54 kromosom. Kemudian berubah menjadi lembu yang ada 60 kromosom dan akan disembelih pada raya haji. Manusia akan berkembang jadi lembu kalau teori evolusi benar yang tuan-tuan belajar di sekolah. Kromosom membatalkannya. Sebab kromosom manusia hanyalah 46 kromosom. Dan lembu ada 60 kromosom. Pesyarah-pesyarah yang taksub dengan evolusi. Dengar fakta ini. Tuan-tuan akan jadi lembu kalaulah benar teori evolusi, sedangkan Allah mencipta Adam daripada tanah. Tuan-tuan, dalam satu hadis yang sungguh indah, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini, akan wujud satu masa sanaku fi akhir hadil ummah rijalun yarkabu ala mayasir hatta yatu abwab masajidihim. Dan satu masa seorang lelaki pada kamu akan naik satu kenderaan, bukan macam kuda, tapi ada pelananya yang sangat lembut, dan dia bawa kenderaan itu diletak tepi masjid. Barangkali ini kereta. Rasulullah menggambarkan kereta akan diciptakan. Sebab Allah mengatakan tadi, wal bighal wal hamir wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah akan ciptakan kenderaan yang kamu belum tahu. Hari ini kita tahu, dan Rasulullah bagi hint, kenderaan yang Allah akan cipta itu dia punya tempat duduk yang sangat selesa, lemput. Dia disebutkan mayasir tadi. Dan mayasir yang disebut Rasulullah tadi ditafsirkan sebagai tempat yang sangat empuk. Berbeza dengan pelana kuda yang sangat keras. Tapi kenderaan yang akan Allah ciptakan akan datang. Benar diciptakan oleh Barat, Henry Ford ataupun oleh Daimler. Tetapi Allah yang ciptakan, Allah kata. Allah berikan ilmu kepada orang itu dan dia menciptakan. Sebenarnya Allah yang ciptakan. Dan kenderaan itu akan dibawa sampai ke tepi masjid, di tepi abu-abu masjid, dibawa tepi pintu masjid. Ini kereta Pak Imam yang diparking di depan masjid. Hadis ini panjang lagi. Ketika itu perempuannya akan pakai khasiat al-ariyat dalam hadis ini yang disambung. Ketika kenderaan ini diparking di tepi masjid, yang perempuannya pula berpakaian tetapi telanjang. Rasulullah sebut dalam hadis sama.
menggambarkan kalau itu akan berlaku satu masa akan datang yang kita saksikan sekarang. Wanita kita pakai pakaian ketat. Yang Rasulullah kata al-kasiyat, tapi ariyat, tapi telanjang. Hakikatnya telanjang. Walaupun pakai ketat, pakaian ada tapi telanjang Rasulullah sebut. Dan sekarang Allah ciptakan keadaan yang kita tahu. Keadaannya pelbagai. Yang kita saksikan hari ini, yang Allah sebut, dia akan ciptakan keadaan yang kamu tak tahu ketika Rasulullah. Sekarang kita saksikan keadaan yang Allah ciptakan. Kita sebut yang menciptakan manusia, benar. Tapi Allah yang memberikan ilmu kepada manusia. Tuan-tuan. Di darat, di langit, di lautan. Dan Allah mengatakan, Kul siru dan menggambarlah kamu pada muka bumi. Pada Allah tidak sebut Kul siru alal ardi. Orang Arab bercakap, berjalanlah kamu, menggambarlah kamu di atas muka bumi. Tapi Allah mengatakan, Kul siru fil ardi. Fi ini zarah yang sangat luas. Di atas, di bawah air, dalam bumi pun masih fil ardi. Sekarang kita lihat kapal terbang melayang di udara. Kapal melayang di lautan, bahkan Kul siru fil ardi. Kita menyelam ke dalam lautan dengan kapal selam. Dan ini juga Kul siru fil ardi, mukjizat demi mukjizat. Kalaulah kita mengkaji dengan mendalam. Perkataan kalimah yang Allah gunakan cukup mukjizat. Tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menaiki seekor barang yang disebut buraq, yang disebut sebagai dabatul abyad tawil fawqal himar dunal barang, dan kenderaan yang Rasulullah sebut ini adalah buraq yang melintasi langit yang ketujuh. Mukjizat tidak dapat kita terangkan dengan fakta saintifik. Seolah-olah Allah memberitahukan bahawa satu masa manusia juga akan cuba naik ke langit. Dan Rasulullah dibawa dengan buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian Isra Mi'raj ke atas. Mukjizat yang tak boleh kita bandingkan dengan sebarang parameter saintifik. Hari ini manusia juga mengembara dan Allah mencabar mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya masal jin wa ins in istatam an tabtu min ataris samar fa yanfuzu la tabtu illa bisultan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai kumpulan jin manusia, sekiranya kamu mampu untuk tembusi penjuru langit dan bumi, sila tembusi. Kamu tak boleh tembusi kecuali dengan kekuatan sultan, mukjizat ataupun saintifik. Hari ini manusia menembusi langit dengan saintifik. Mereka membina ISS di atas. Mereka binakan rumah di atas. Umat Islam masih lagi berdebat boleh tak manusia naik ke langit, orang lain buat rumah ke langit. Itu beza antara kita dan mereka. Dan Rasulullah dalam satu hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad bersabda, la takmasah hatta taru umuran azaman lam takunu tarunha lam tuhdisu biha anfusukum. Tidak berlaku kiamat sehingga peristiwa besar akan berlaku yang kamu tak pernah lihat sekarang, yang kamu tak pernah sebut di kalangan kamu, dan itu akan berlaku. Dan kita menyaksikan sebahagian daripada barangkali hadis ini. Manusia telah sampai ke langit, dan Allah juga memberi bandingan bahawa orang yang berilmu tapi tidak beriman, tidak mengiktiraf keagungan Allah sebagai al-khimar yahmilu asfaro. Masalul ladzina hamilut taurata malam mailuha semalam yamluha kama himar yahmilu asfaro. Orang yang memikul Taurat, orang Yahudi, kemudian dia tidak memikul Taurat itu sebagaimana himar, tetapi sebagai himar yang memikul kitab-kitab. Sama saul qaumil ladzina kadzdzaba biayatillah. Dan alangkah balangnya perbandingan mereka yang mendustakan ayat Allah. Wallahu yahdi al-qauman zalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Tuan-tuan, orang Yahudi Allah berikan kitab, tapi mereka tidak mengamalkan kitab mereka. Seolah-olah keldai yang memikul kitab yang banyak, dia tak tahu apakah konten kitab. Dia hanya bawa. Begitulah perumpamaan orang Yahudi, kata Allah. Seperti himar yang membawa kitab, tapi mereka tidak memahami kitab mereka. Jangan-jangan kita ada sifat demikian. Kita lihat sebahagian pada kita. Ini tafsirannya. Sebahagian kita ada kitab yang banyak. Separuh rumah kitab. Tapi tidak beramal dengannya. Masih kedekut. Kitab separuh rumah. Dan Allah mengatakan, man tawalla an dzikrina walam yajid lillahi hayat dunya. Dan berpalinglah daripada mereka yang tidak mengingati kami. Dan mereka hanyalah bekerja untuk dunia. Mereka hanya untuk capai ekonomi. 4.0%. Tapi mereka lupa akhirat. Paling pada mereka ini, kata Allah SWT. Paling mereka yang hanya bekerja untuk dunia semata-mata. Fa'rid
man tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatud dunya. Yang mereka hanyalah untuk dunia semata-mata. Teknologi dunia untuk capaikan ekonomi dunia semata-mata. Kedikit dunia tetapi lupa akhirat. Lupakan orang ini, kata Allah Subhanahu. Tuan-tuan. Dan Allah juga mengingatkan supaya jangan berkelakuan seperti himar. Dalam surah Luqman Allah mengatakan, "A'udzu minasyaitonir rajim wa qasid fi masika wa min sautik inna aqal aswati la sautul hamid." Dan rendahkanlah, sederhanalah perjalanan kamu dan rendahlah suara kamu. Sesungguhnya suara yang paling dibenci ialah suara hamid, suara kaldai. Dan kaldai, tuan-tuan, dia berbunyi sangat kuat. Orang bodoh suara kuat. Sifat orang bodoh cakap banyak tapi kosong. Tong kosong. Dan himar ini, kaldai ini, dia berbunyi tanpa sebab. Orang lain berbunyi sebab ada sebab. Tetapi himar ini tiba-tiba dia bunyi. Dan suara dia mencapai suara desibel yang paling tinggi di antara binatang-binatang daratan. Yang kalah pada dia hanyalah paus yang mengeluarkan desibel yang lebih tinggi. Tapi atas muka bumi yang paling buruk suaranya ialah al-hamid, kaldai. Bodoh. Cakap banyak tapi bodoh. Tuan-tuan yang saya hormati, satu peringatan kepada Allah, kepada Rasulullah. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad juga. Rasulullah mengatakan, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah kamu akan merangi satu kaum yang matanya sempit. Wajahnya lebar, matanya keluar seperti mata belalang. Wakan wujuhum macan mudrikah, dan muka mereka tembam. Dan mereka yang tang itu asyar, dan mereka pakai pakaian bodoh. Dan mereka memegang perisai mereka, dan mereka menunggang kuda, dan mereka tambak kuda mereka di pohon tamat. Menunjukkan bahawa tentera ini akan sampai ke negeri Islam. Dan sejarah mengatakan inilah muka yang disebut Rasulullah. Tepat sebagaimana Allah sebut, satu masa kamu akan memerangi satu kaum yang mukanya merah, mata sempit, tembam, pakai bulu, naik kuda, memerangi kamu. Dan ini terbukti ketika Mongolia datang menghancurkan kita. Mongolia datang menghancurkan Baghdad. Hancur Baghdad. Ketika Khalifah Abbasiyah, yang ketika itu telah bekerja untuk dunia, lupakan akhirat. Dan berhiasan, bermewah-mewah di alam istananya yang sangat mega ini. Dan akhirnya jatuh. Kejatuhannya disebabkan oleh pengkhianatan daripada dalam. Antara yang mengkhianati umat Islam ialah Nasruddin At-Tusi, ahli matematik yang sangat handal, dan dia bekerjasama dengan tentera Mongolia, Tatar untuk menghancurkan Islam, tuan-tuan. Baghdad hancur, ulama dibunuh, kitab dibakar, kota dihangus segala-galanya. Kitab kita dibakar. Itulah Mongolia. Tetapi selepas mereka membakar kitab mereka, mereka memeluk Islam ramai-ramai. Subhanallah. Tentera Mongolia yang datang untuk hancur ke Islam, selepas beberapa ketika mereka memeluk Islam ramai-ramai. Mereka lah yang mengembangkan Islam ke Rusia. Sehingga Rusia sekarang mempunyai 30 juta umat Islam. Lebih ramai daripada Malaysia. Dan disebabkan oleh putera Raja Mongol ini yang telah memeluk Islam dan membentuk sebuah kerajaan Islam yang terbesar dunia ketika zaman Kerajaan Yuan. Kerajaan Yuan ialah kerajaan Cina yang diperintah oleh Mongolia dan merupakan kerajaan Islam terbesar dunia yang sejarah negara kita tak pernah tulis sejarah ini. Cina juga tak tulis sejarah ini. Tuan-tuan, inilah yang mereka gunakan kuda. Sekarang kuda Mongolia bertemu dengan kuda Arab. Kuda Mongolia juga perkasa, hebat. Tetapi kuda Arab sangat lincah. Ini digunakan oleh Osmania yang kemudian juga daripada bangsa yang sama mengembangkan kuda daripada Mongolia, dikawinkan dengan kuda Arab dan menjadi aset terbesar kerajaan Osmania satu masa dulu. Ini kuda liar di Mongolia. Apabila Osmania yang telah bertapak di Istanbul, mereka membawa kuda ini ke Istanbul dan dikawinkan dengan kuda Arab yang kita bincangkan tadi. Maka terhasillah satu baka yang luar biasa. Inilah yang digunakan oleh tentera Islam Osmania untuk membuka sampailah ke Balkan, sampai ke Venice menggunakan kuda ini. Kuda ini tradisinya apabila malam peperangan akan diikat kuda ekornya. Ekornya akan diikat menunjukkan bahawa
esok mereka akan berjuang di jalan Allah. Kuda sudah bersedia, tuan-tuan. Seolah memahami perjuangan umat Islam. Apabila ekornya diikat malam tersebut, tuan-tuan yang pernah pergi ke Istana Tok Keppel, di depan itu ada satu kawasan yang lapang, yang berbukit tapi lapang. Di situlah kuda akan ditambat ekornya. Bermaksud esok perjuangan akan bermula. Dan cukup menarik, inilah pembukaan Istanbul juga menggunakan kuda baka yang sama. Muhammad Sultan Al-Fatih membuka Istanbul, dan kita ingat hadis Rasulullah yang mengatakan la taftahanna Konstantinia. Konstantinopel akan dibuka oleh Amiruha. Pemimpin yang terbaik membuka Istanbul adalah pemimpin yang membuka Istanbul tersebut. Oleh Jaish, Zalikal Jaish, dan tentera yang terbaik adalah tentera yang membuka Istanbul. Konstantinopel. Tuan-tuan semati, dua perkara yang dibawa daripada Mongolia oleh Spanyol. Satu bunga tulip, satu lagi kuda yang daripada Tengah Asia. Dan inilah yang kemudiannya dibawa ke England juga. England mengambil aset daripada Osmania dan dibawa ke England, dan dikatakan bukan kuda daripada Mongolia, tapi kuda daripada baka Arab yang sebenarnya. Dan sekali lagi, mereka bawa balik baka Arab juga ke England dalam peperangan yang berlaku kemudiannya. 3 ekor kuda Arab yang dikembangkan di England, yang kita lihat di England hari ini, kuda di baka yang Pioneers itu kebanyakan kuda Arab. Dan kita boleh baca sejarah bagaimanakah kuda Arab ini berkembang di Eropah. Dan kita lihat kuda yang sangat pantas di dunia ialah kuda Marengo yang ditunggangi oleh Napoleon Bonaparte. Ini kuda Arab yang tulen. Kuda ini dirampas di Mesir. Dan kuda ini tidak ada tandingannya. Perjalanan 2 hari hanya dapat dilakukan oleh kuda ini hanyalah tak sampai 1 hari. 2 kali lebih laju daripada kuda lain. Ini sebab harganya lebih mahal daripada Porsche. Dan kuda ini dirampas daripada Egyptian, daripada orang Mesir yang membuat baka yang terbaik ini. Dan kita lihat setiap gambar Napoleon, dia menunggang kuda Arab. Kuda yang sangat tangkas. Dan kuda ini apabila matinya dipelihara dalam museum. Sekarang tulangnya masih dipelihara di museum di London. Bagaimanakah kuda Napoleon dapat sampai ke England? Wallahu a'lam. Tetapi kuda ini di-preserve di studio, di museum di London. Dan tuan-tuan, Rasulullah bersabda, Al-khailul ma'qud fi nawasi al-khaira ila yaumil qiyamah al-ajab wal mughnim. Dan Rasulullah berpesan, kuda ini berkat apabila bubuk-bubuknya diikat dengan kebaikan sampai hari kiamat, dan dia memberikan ganjaran dan juga adalah rapasan perang. Ini kuda ada hubungan dengan satu hari Rasulullah. Dan Rasulullah ditanya di akhirat nanti, bagaimanakah Rasulullah dapat kenal umatnya yang ramai? Kata Rasulullah, apakah saya tidak dapat kenal? Umat Rasulullah berbeza dengan umat lain sebab di akhirat nanti tempat kita berwuduk akan bersinar. Rasulullah akan kenal. Rasulullah katakan, kalau kuda putih di antara kita hitam, apakah kita tak kenal kuda kita? Dan umat Islam dapat dikenal di akhirat nanti dalam hadis yang mulia tadi. Inilah yang disebut. Dan Rasulullah berpesan, Allah berpesan, wa'du masatum min quwwati wa min ribatil khayl. Dan Rasulullah mengatakan juga ayat yang sama, ala inna quwwatah ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan ialah panah. Ala inna quwwatah ar-ramyu. Dan sesungguhnya kekuatan ialah panah. Dan hari ini ialah misal yang sama. Kita lihat hari ini kekuatan Rasulullah sebut ialah panah. Kuda dan panah ialah kekuatan umat Islam satu itu. Hari ini ialah misal. Dan umat Islam sangat tertinggal, sedangkan Rasulullah berpesan bahawa kekuatan peperangan ialah ar-ramyu, ialah panahan. Dan hari ini supersonik dan juga misal dan sebagainya. Dan negara yang punyai bukan negara Islam. Kita tertinggal, marilah kita sama-sama ingati kembali pesanan Allah SWT dan juga hadis Rasulullah yang suruh kita bersedia. Tapi umat Islam hari ini nampaknya kita lah umat yang paling lemah. Kita masih user, orang lain sebagai pencipta, dan kita masih user, dan kita lihat bagaimanakah senjata yang dipunyai oleh orang lain, dan kita hanyalah pemerhati, dan kita hanya membeli kendaraan mereka, senjata mereka, dan tidak mungkin kita dapat melawan negara yang keluarkan senjata tersebut sebab mereka ada loophole yang tertentu dalam senjata ini. Tuan-tuan, inilah di antara yang ditakuti dunia ini. S-75 Divina yang sangat tepat, dan peperangan hari ini ialah peperangan
yang perancangan yang sangat teliti, dan kita ingat kembali tutup perbincangan kita hari ini dengan ayat yang kita baca ayat awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adu lahum masatam min qatin wa min ribatil khail. Turhu nabi wallahu adawakum akhir min dunihim la ta'lamunahumullah. La ta'lamullah ya'lamuhum. Kamu tidak tahu tapi Allah tahu. Dan bersedia kamu dengan segala kekuatan kamu daripada kekuatan kuda yang tertamat supaya kamu dapat menakutkan musuh Allah dan musuh kamu dan lain-lain yang kamu tidak tahu tapi Allah mengetahuinya. Dengan kata itu saya minta maaf kalau saya tersalah di mana-mana, dan saya tutupi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.